Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 2 Rajab untuk takwim Malaysia lah. Kalau takwim Mekah 3. 2 Rajab 1443 bersamaan dengan 4 hari bulan Februari 2022, kita sudah sampai ke siri yang ke-140. Para pelajar, tanda siri kuliah kita Riyadhus Salihin pada kali ini adalah siri yang ke-140. Baik, tengok kita punya bab 172, Kitab Adabis Safar, kitab adab-adab bermusafir. Bab yang ke-172, Bab istihbabid du'a'i fis safar, bab sunat kita berdoa ketika bermusafir. Kenapa? Sebab waktu musafir ni waktu mustajab doa. Waktu musafir, waktu mustajab doa. Jadi siapa nak doa dia mustajab, dia bermusafir, kemudian dia berdoa. Kita terbalik tak? Orang nak musafir suruh kita doa. Doalah saya nak pergi. Awak musafir, dia doakan untuk kita. Itu sepatutnya. Kita sudah terbalik. Dia suruh kita doa dia pula. Bolehlah dua-dua lah. Kan? Dia doa, kita doa. InsyaAllah adalah tu yang mustajabnya. Hadis nombor 980. Nombor 980. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. 3 jenis doa yang dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla, tiada ragu lagi. Nabi kata mustajab, la syakka fihin, tak ada ragu, mustajab. Tanda yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Orang kena korang, kalau dia berdoa mustajab. Macam mana Tuhan ambil tindakan, itu kita serah kepada Allah. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang bermusafir. Bila kita musafir, kita banyak berdoa. Doa kepada orang ni, doa kepada keluarga kita, doa kepada anak-anak, suami, isteri, kawan-kawan, anak-anak murid. Sentiasa doa. Yang ketiga, da'watul walidi ala waladihi. Tengok ni pelajar. Nabi kita guna ala. Da'watul walid, doa ayah, termasuklah ibu, ala waladihi, ke atas anaknya. Dengar ni. Doa terhadap anak. Maknanya kalau tu ayah dia, mak dia doa kebinasaan pada anak, hancur lebur habis. Jangan sekali-kali kita bergurau dengan doa yang tak baik. Kata Nawawi, hadis ini riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Wa qala, kata Tirmizi hadis ini hasan. Sedangkan pada riwayat Abu Dawud tidak ada kalimah ala waladihi. Tak ada. Da'watul walid begitu ya. Baik. Hadis ini mengikut muhakkik hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Pelajar-pelajar tanda. Fiqhul hadis, apa yang dapat kita belajar daripada hadis ini? Yang pertama,
jangan menzalimi orang. Kita zalim pada orang, orang tu berdoa mustajab. Ini bahaya. Yang kedua, orang yang bermusafir janganlah hanya pandai berselfie saja, berdoakan kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang ada di kampung. Yang ketiga, dengan ni anak-anak, sentiasalah mencari keredaan ibu bapa. Cari apa? Keredaan ibu bapa. Jangan sampai ayah, ibu doa ke atas kita. Celaka budak ni habis. Nanti ayah panggil ke anak dia menatai ni, tak erti bahasa, jadi menatai lah dia. Tahu menatai? Tak jadi orang lah, jadi menatai. Na'udzubillah. Jadi ayah, mak, tolonglah jaga mulut. Nak doa, doa kebaikan. Anak dia nakal setara mana pun, kita kata, ya Allah, hidayahlah kepada anakku ni, biar jadi baik. Itu tak apa. Jangan nak marah anak dia, basuh celaka, bahaya tanah, gila babi. Habis dah lah. Duk nyodok, pergi jalan lah anak dia. Jangan. Ibu bapa jangan celupang mulut, kata ke anak. Jadi kita anak pun, sabarlah. Jangan duduk cari penyakit, duduk buat benda-benda yang ibu bapa tak suka. Nanti terlepas mulut dia macam ni, apa kita nak jadi? Rusak tak rusak? Kebinasaan besarlah kita nanti. Na'udzubillah. Baik. 3 orang ni mustajab doa. Kita berpindah kepada hadis 1 bab 173. Babu ma yad'u bihi idza khafa nasan aw ghairahum. Bab doa yang diucapkan apabila seseorang takut terhadap gangguan manusia atau selainnya. Bila kita berjalan, kita travel ni, musafir, kita rasa macam ada orang nak khianat kita. Ada perampok, ada pengganas, ada teroris, ada kaki-kaki samsi nak kacau kita. Kita baca apa? Ni baca doa. Tengok doa hadis 981. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qal. Daripada Abu Musa al-Ash'ari, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rasa takut terhadap suatu kaum, mana kita rasa kaum nak khianat kita, nak ancam kita, nak mengapa-apakan kita, maka kita baca doa ni. Baca doa ni. Ikut semua doa, kata Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Siapa kena? Angkat tangan baca. Cepat. Nak ulang balik. Allahumma. Bunyi dah Allahumma sekat tu ya. Tengok terjemahan dia, ya Allah sesungguhnya kami jadikan engkau pada leher mereka. Mana kita serahkan kuasa Allah untuk pegang leher puak-puak penjahat ni. Bila kuasa Allah Ta'ala, mereka tak boleh apa-apakan kita. Dan kami berlindung kepadamu daripada kejahatan mereka. Hadis ini riwayat Abu Daud dan As-Nasai dengan sanad yang sahih. Di mana hadis ni? Ada dalam ni. Dalam perisai Muslim kita ada, jangan bimbang. Perisai Muslim ni ada belakang dalam tu. Nama dia perisai. Cuba tengok. Bacaan yang keberapa dalam perisai Muslim? Bacaan ni ketika takut.
Jadi bila takut jangan panggil. Ni ada setengah orang ni duk ajar dak. Bila takut seru jin ni ahli naubat la. Kita berlindung dengan Allah, Tuhan segala makhluk, maka insya-Allah kita akan kuat. Bab 174. Babu ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab doa yang diucapkan ketika berhenti di tempat penginapan ataupun tempat rehat. Boleh belajar. Bila kita dalam perjalanan musafir, kita nak berehat. Dia panggil RNR ke, bawah pokok ke, atas bangsa ke, berhenti tepi rumah buruk ke, bawah jambatan ke, berhenti di hotel, kita baca doa ni. Ikut semua pelajar. Hadis 982. An Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man nazala manzilan thumma qal. Daripada Khawlah binti Hakim, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berhenti di suatu tempat, tak kiralah mana kita berhenti, stesen minyak, stesen orang, tempat RNR, berhenti di hotel, di rumah, di mana saja kita berhenti, kita baca doa ni. Di taman permainan ke, kita baca doa ni. Ikut semua. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ingat dah tak? Pasal apa boleh ingat? Zikir pagi, petang. Tapi waktu berhenti tempat mai baca ke tak? Baca? Alhamdulillah. Kalau tak baca lagi, jangan marah. Kalau kena gigit ke hayawan ke apa, jangan. Baca dia. Dengar ni, Nabi kata apa? Tengok maksud dia dulu. Aku berlindung diri dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan yang diciptakan segala makhluk ini. Kalau kita baca doa ni, tengok apa jadi. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi zalik. Rawahu Muslim. Nascaya tiada yang dapat membahayakannya sehingga dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Semangat tak mak kita nak baca dah? InsyaAllah. Jangan duk takut belak. Ni kita pergi minta berlindung tak? Duk minta berlindung dengan jin ke, dengan syaitan ke, dengan apa-apa benda. La, tidak diajar itu. Yang Nabi ajarnya ini dia bacaan. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Elok kita baca berapa kali? 3 kali. InsyaAllah. Nabi kata apa? Tidak diganggu oleh syaitan, tidak digigit oleh hayawan, tidak di melaka-laka. Selamat. InsyaAllah selamat. Hadis yang ke 983. Wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhu qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza safara fa aqbala al-lailu qala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tengok kita tu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Diriwayatkan Rasulullah sallallahu apabila bermusafir, sekiranya tiba waktu malam, maknanya kita berjalan-jalan masuk maghrib dah gelap,
Dikatakan Nabi baca doa ni. Dia baca doa ni. Kata semua, ikut. Ya ardu rabbi. Semula. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. A'udzu billah min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadubbu alaiki wa a'udzu billah min syarri asadin wa aswadin wa minal hayyati wal aqrabi wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad. Gimana slow? Tak baca dah tu. Akan ambil. Baik, hadis ni riwayat Abu Daud. Hadis ni riwayat Abu Daud. Tengok terjemahan dia tu. Daripada Ibnu Umar, dia kata Nabi kalau baca musafir bila tengok waktu malam, ada riwayat, diriwayatkan Nabi baca doa ni. Maksud dia apa? Wahai bumi, atau kita kena beri, ya ardu. Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah daripada kejahatanmu, kejahatan yang berada dalam perutmu, kejahatan yang diciptakan dalam perutmu, dan kejahatan binatang yang melata di atasmu. Aku berlindung kepada Allah daripada kejahatan singa, manusia jahat, ular, kala jengking, dan segala kejahatan penghuni tempat ini, serta daripada kejahatan iblis dan syaitan. Tulis pelajar, hadis ni riwayat Abu Daud. Kata di para muhakkik mengatakan sanad dia dhaif. Hadis ni dhaif, tapi khilaf. Al-Hakim kata sahih. Wa wafaqahu Az-Zahabi wa hassanahu Ibnu Hajar fil Futuhatir Rabbaniyah. Jadi kita kata hadis ni lemah, tapi kalau kita nak buat amal boleh baca. Boleh dibacakan. Kita kata ada riwayat, ada diriwayatkan. Bacaan ini kita baca pada waktu petang. Eloklah daripada duk minta berlindung dengan jin syaitan karut tu. Berlindung dengan Allah. Tengok dia kata apa tu. Imam Nawawi kata perkataan aswad. Tengok dia kata aku minta berlindung min syarri asadin wa aswadin. Aswad tu makna orang. Al-Khattabi kata perkataan sakinul balad maksudnya jin. Jin hok duduk atas bumi. Jin ni berjalan kuat dia. Perkataan balad ialah bahagian bumi yang didiami oleh binatang, meskipun di situ tidak ada bangunan atau rumah. Jadi kita kata kita minta berlindung daripada jin hok duduk berkampung di atas bumi ni. Kita tak nampak, nanti kita langgar dia. Langgar dia, dia marah. Balik-balik sakit, tak tahu penyakit. Main dengan jin, jangan gurau. Jadi kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada semua perkara. Sakinil balad, walidin wa ma walad. Walidin tu ke apa? Ayah iblis. Walad dia ke apa? Syaitan. Syaitan tu mari daripada iblis. Jadi kita minta berlindung daripada segala perkara yang tidak baik. Alhamdulillah, kita baca doa-doa yang ada ini. InsyaAllah lepas ni kita baca dalam azkar, banyak lagi doa. Lepas ni boleh tahap berdoa. Jangan minta benda yang karut. Minta doa. Bab 175. Bab istihbabi ta'jilil musafir ar-ruju' ila ahlihi idza qada hajatahu. Bab sunat orang yang bermusafir segera pulang kepada keluarganya setelah menyelesaikan keperluannya. Contohnya kita nak pergi musafir 3 hari, ada urusan. Sudah 2 hari, baliklah. Dia duduk melilau apa laginya. Maknanya orang musafir jangan pergi lama-lama. Keluarga dia memerlukan perlindungan dia, pertolongan dia, jagaan dia. Jangan duduk berjalan. Orang Kelantan kata jangan duduk berderak. Jangan duduk berderak. Tahu berderak? Apa dia berderak? Jalan. Orang panggil berderak. Kena belajar bahasa kita ni baru sedap. Jangan berderak. Tengok hadis 984. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal 'adzab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi rawahu muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermusafir itu adalah sebahagian daripada azab. Betul ke? Orang kata musafir, travel, pergi makan angin. Nah, seronok-seronok. Dok juga awal. Musafir ni penat, letih. Tengok Nabi kata apa? Yang menghalang seorang daripada makan, minum dan tidur. Makan minum zaman kita hari ni tak timbul. Sebab apa? Banyak restoran yang banyak makan. Atas kapal terbang nak pergi Mekah 3 kali makan. Naik-naik makan. Tu hok duduk belakang. Kalau awak naik kapal terbang duduk di sebelah depan, ui sedap weh. Dah di atas menu kita. Cik, mau makan apa? Kita pilih pula. Ayam, ikan, daging. Nak minum jus apa? Dari sudut makan minum mungkin zaman kita hari ni mungkin tak apa timbul sangat. Tapi tidur payah. Ana banyak kali dah kena kapal terbang delay. Lewat. Kita nak tolak malam ni, dia kata flight usap. Pagi esok tolak. Tidur di airport atas kerusi, membayangkan lagu mana. Ini azab musafir. Jangan kata travel dengan kapal terbang, tak apa terbang pun kalau dia delay nak buat apa? Kalau kapal terbang tu lambat, kita penat macam-macam. Yang pentingnya musafir itu azab. Musafir sebahagian daripada azab. Sebab tu kerana itu dibenarkan orang musafir qasar solat dan jamak. Wadah? Sebab dia panggil mazinnatul masyaqqah. Tulis tepi kita. As-safaru mazinnatul masyaqqah. Musafir itu salah satu daripada punca berlakunya kesusahan. Mazinnatul masyaqqah dipanggil. Maka Nabi kata apa? Fa idza qada ahadukum nahmatahu bi safarihi, maka apabila salah seorang daripada kamu telah menyelesaikan tujuan perjalanan safarnya, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya. Balik cepat. Balik cepat. Tak usah duduk klik. Tak apalah, saya 3 hari lagi balik. Mundur berapa? Tak payahlah kalau dia ada bini muda 10 orang lagi senyap-senyap di sana, kan? Kalau tak ada balik, duduk ngacau orang ya. Dia panggil tak ada. Itu sunnah, Nabi suruh balik cepat. Kan? Balik cepat. Sebab banyak lagi kerja-kerja, balik jaga keluarga, balik jaga anak, balik tengok ibu bapa. Hidup berat apa buat sana, tak ada kerja. Baik para pelajar sekalian. Habislah kita. Bab yang seterusnya, bab 176. Bab istihbabil qudumi ala ahlihi naharan wa karahati fil laili li ghairi hajatin. Bab sunat orang musafir pulang kepada keluarganya pada waktu siang dan makruh pulang pada malam jika tiada keperluan. Ayat ni kita panjang sikit perbincangan. Hadis 985. Hadis 985. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tala ahadukumul ghaibata fala yatruqanna ahlahu lailan. Maksudnya daripada Jabir bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bermusafir dalam tempoh yang lama, mana kita pergi sebulan, 2 bulan, 4 bulan, orang zaman dulu dia berjalan setahun baru balik.
setahun baru balik. Nah, salah satu daripada contoh ustaz kita. Berapa lama dia tak balik? Cuba tanya dia interview. Ustaz hak luar negara, international punya ustaz. Dah. Ustaz hak sini asyik hilang je. Kejap-kejap tak ada. Balik rumah. Tapi hak jauh-jauh tu macam mana? Istighrab. Jadi Nabi kata, kalaulah musafir lama, setahun, 5 bulan, baru balik. Kalau pergi hari ni balik esok, tak apa, balik malam pun. Apabila salah seorang di antara kamu semua bermusafir dalam tempoh yang cukup lama, maka janganlah dia pulang kepada keluarganya pada waktu malam. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqa ar-rajulu ahlahu lailan, muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang pulang kepada keluarganya pada waktu malam. Tengok hadis seterusnya. Kita baca semua hadis baru kita hurai, sebab dia sama lebih kurang ya hadis. Hadis 986, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan wa kana ya'tihim ghudwatan aw 'ashiyatan, muttafaqun alaih. Daripada Anas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pulang. Nabi tak pernah pulang kepada keluarganya pada waktu malam. Biasanya baginda datang pada mereka pada waktu pagi atau petang. Muttafaqun alaih. Maknanya Nabi kita tak balik rumah dia pada waktu malam bila dia mari daripada musafir. Habis dia tidur di mana? Dia tidur di pinggir bandar Madinah. Berehat situ dulu. Mandi, tukar pakaian baik-baik, maklumkan ke orang Madinah, besok kami sampai. Baiklah. Apakah sebab Nabi larang? Adakah kalau kita balik juga macam mana? Sebab tu dalam kitab ni kata bukan haram, tidak elok, khususnya zaman dulu. Zaman dulu tak ada komunikasi, tak ada video call, tidak ada WhatsApp, mazhab WhatsAppi tak ada, mazhab SMS ada, tak ada, telefon pun tak ada. Jadi kita tak boleh nak maklumkan kepada keluarga. Tapi bila rombongan tentera balik sampai dekat border sempadan dengan nak masuk bandar Madinah, orang Madinah tahu dah, oh siapa ada tu, ada rombongan tu. Jadi isteri-isteri yang ada di rumah buatlah persiapan. Tengok mana-mana tempat yang perlu dibersihkan. Kalau rumah dia bersepah macam kapal pecah, susun baik-baik, cik abang nak balik. Kalau bulu tiak dia panjang seronnya, cabut dulu. Jadi Nabi tak mau suami ni balik terkejut tengok, ya Allah, aku tinggal rumah 4 bulan, bini macam hatu raya jadi. Dengan jerabah, goseng, tak ada. Jadi tak balik. Jadi suami balik jauh-jauh ni, biarlah isteri sambut cik abang dia dengan persiapan yang rapi. Tak, comel, bersikap molek, bau wangi. Jangan duk bau tiup hangit gini, jangan. Jadi kita. Baik. Sekarang ni. Sebab ada dalam riwayat kata kai tamtashitas sya'sah wa tastahidal maghibah. Ada riwayat lain kata sebab apa Nabi kita larang, supaya Nabi dalam hadis kata supaya wanita-wanita tu boleh sikat rambut molek-molek, buang ni, igat kutu-kutu ada tu dulu. Dan guna pisah-pisah cukur di mana tempat yang sepatutnya. Itu dia buat persiapan rapi untuk menyambut orang yang datang jauh. Alhamdulillah. Jadi hadis-hadis ni nak mengajar kepada kita adab hubungan suami isteri, biarlah sentiasa harmoni, intim kata orang, jangan duk main serabut lagu tu, jangan. Baik. Adakah orang musafir saja? Kalau tak musafir macam mana? Sekarang ni kita tahu, suami kita pergi kerja, dia balik jam berapa? Ayah awak kerja apa? Balik pukul apa rumah? Pukul 6 petang. Suami balik pukul 5, pukul 6. Jadi dia kena tahulah, pukul 5 petang, pukul 4.30 tu mandi, jangan duduk suruhnya begitu.
Tak payahlah buat kenilut tu, sambut tu lelaki. Tapi sekurang-kurangnya orang panggil senyum tu lain macam. Jangan duk main seronyeh satu kalu gitu. Baik. Itu di antara hikmah kenapa Nabi tak mau suami tu balik terkejut pada waktu malam. Tapi zaman kita ini dengan ada alat perhubungan, dengan ada alat komunikasi, kita rasa larangan ini tidak lagi boleh dikatakan sesuai. Boleh je balik sebab kita dah tahu. Tahu selalu. Boleh tahu tak? 50 minit lagi nak sampai rumah. 45 minit dia panggil countdown. Tak? Boleh tahu. Minit lagi 35, 25. Boleh buka pintu siap. Baik, berapa bab lagi ada? Hadis bab 177. Tengok kitab. Bab 177, babu ma yaquluhu iza raja'a wa iza ra'a baldatahu. Bab doa apabila kembali daripada musafir dan apabila melihat negeri dia. Kalau kita naik kapal terbang tu, kapal terbang nak landing dah, KLIA. Boleh baca doa ni. Kalau kita naik bas nak sampai ke stesen dah. Kalau naik kereta sendiri, bagi kita kita nak sampai Sungai Durian ni, siapa ada di Guci, dekat dah tu, boleh baca doa ni. Tengok pelajar. Hadis 987, kata Nawawi mengambil hadis Ibnu Umar yang baru ni. Ibnu Umar ketika sahabat-sahabat balik dia bertakbir. Ketika naik bukit takbir Allahu Akbar. Bila turun baca Subhanallah. Di akhir bacaan itu timbul hadis ni. Tengok hadis 987. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi zahril Madinah qal. Kata Anas, kami pulang dari perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kami berada di kawasan berdekatan dengan kota Madinah, mendekat nampak ada bandar Madinah tu, baginda membaca doa ni. Ikut semua. Doa apa ni? Doa balik musafir. Doa ni ada di mana? Jangan lupa dalam kitab kita Perisai Muslim ada doa ni. Kena hafal belakang tu. Jangan tak hafal dah. Kitab Perisai Muslim kecil je tapi tak masuk dalam kepala, tak ingat. Kata Aibun Taibun Li Rabbina Hamidun Aibun Taibun Abidun Li Rabbina Hamidun. Boleh kata? Nak balik rumah, dekat nak siapa baca doa ni. Aibun Taibun Abidun Li Rabbina Hamidun. Mudah ya. Apa dia tak ingat rugi. Maksud dianya kami telah pulang. Kami sentiasa bertaubat. Kami beribadat dan memuji hanya kepada Tuhan kami. Kata Anas, falam yazal yaqulu zalika hatta qadimna al-Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca doa itu sehinggalah kami tiba di bumi Madinah. Maknanya kita dekat nak sampai rumah, kita baca sampai ke rumah kita. Alhamdulillah, hadis ini sahih, rawahu Muslim. Apa hikmat bila kita nak balik rumah kita baca doa ni? Jawab dia, kata di ulama hadis, tulis ni pelajar. Ulama hadis kata dukhulul balad ma'al istighfar. Kita masuk kampung kita dengan beristighfar, minta ampun dengan Allah daripada dosa-dosa yang kita bawa dari luar. Kita musafir dijumpa macam-macam. Jadi bila kita balik kampung, jangan bawa dosa-dosa itu. Sebab dosa itu menyebabkan kebinasaan mana-mana kampung, menyebabkan hilang barakah, hilang keberkatan. Jadi kita kena ingatlah. Alhamdulillah.
Ingat ada doa? Tak ingat cari dalam perisai Muslim, insya-Allah. Bab sebelum akhir. Bab 178. Ni jari orang buat ni. Bab istihbab ibtida'il qudum bil masjidil ladzi fi jiwarihi wa salatihi fihi rak'ataini. Bab sunat memasuki masjid dan mendirikan solat 2 rakaat dalamnya setelah tiba dari musafir. Kalau kita masuk, kita nak balik rumah kita tu ada masjid. Dekat kampung kita, berhenti dulu. Basuh muka, ambil wuduk siap-siap. Kalau perlu kita mandi-mandi. Nah, pakai baju molek-molek pergi solat. Selepas solat baru balik ke rumah. Sebab apa? Sebab apa? Tadi Nabi tak benar balik malam, takut isteri tak bersedia. Dengan tiap busuknya, dengan tarik matanya. Berapa lagi ada? Suami bila pergi masjid, dia basuh muka, dia berwudu, dia balik rumah pun comel. Ni balik ngedebu, Allahu akbar. Bini nak peluk pun usni tengok. Lebih-lebih lagi dulu musafir zaman naik unta, naik kuda dengan debu-debu, naik kereta ni tak ada debu apa dah. Tapi sunnah ni tetap berlaku. Mari solat dulu baru balik. Kena buatlah. Dalam hidup kita ni biar ada satu sunnah ini dapat kita laksanakan, insya-Allah. Kata. Kau tak aja buat apa? Kena buatlah, kau tak aja buat apa. Jadi kita, Nabi bila musafir, tengok hadis dia 988. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Faraka'a fi rak'ataini muttafaqun alaih. Daripada Ka'ab bin Malik bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu baru tiba dari bermusafir, baginda memasuki masjid dan solat 2 rakaat di dalamnya. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bab yang terakhir, bab 179, Babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha. Bab hukum haram bagi seorang wanita bermusafir sendirian. Wanita ni musafir jauh, tidak ada mahram, tidak ditemani oleh suami, maka haram perbuatan itu. Nih, tengok dalam hadis. Hadis 989. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'adhi mahramin 'alaiha, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bermusafir sejauh jarak perjalanan sehari semalam, kecuali jika dia ditemani oleh mahramnya. Ditemani oleh mahram dia ataupun ditemani oleh suami dia. Ini masalah kita. Bila 1 hari 1 malam? Ada setengah riwayat kata 3 hari, ada kata 2 hari, ada kata 1 hari 1 malam. Maknanya jarak yang boleh qasar solat. Jadi tak boleh orang perempuan bermusafir seorang diri kecuali ditemani oleh mahram. Tengok hadis satu lagi. Lepas tu kita tengok perbahasan ulama secara ringkas. Hadis 990. Wa 'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahramin wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahramin
daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, janganlah seorang lelaki-lelaki menyendiri berkhalwat dengan seorang wanita. Mana kita ni tak ada hubungan mahram, tak ada hubungan keluarga, duduk diam-diam dalam bilik yang sunyi. Tak kira dalam bilik ke, berdua-dua dalam kereta ke, dalam store ke, mana-mana. Itu tak boleh. Dia panggil khalwat. Kecuali ditemani oleh mahramnya. Kalau ada keluarga dia, ada suami, tak apalah. Wala tusafirul mar'atu illa ma'azi mahramin. Dan jangan pula seorang perempuan bermusafir kecuali jika ditemani oleh mahramnya. Faqala lahu rajulun. Seorang laki-laki sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni ktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza. Rasulullah, isteri saya nak pergi haji. Saya masuk dalam senarai nak pergi berperang. Macam mana ni? Qala sallallahu alaihi wasallam, intaliq fahujja ma'amra'atika muttafaqun alaih. Nabi kata, pergilah kamu mengerjakan haji bersama dengan isterimu, cakap dengan ketua tentera, minta cuti. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi macam mana kita nak buat? Sekarang ni orang musafir sana sini, laki-laki dan perempuan sama je. Nah, budak-budak pergi Kuala Lumpur naik bas sorang-sorang. Pergi belajar di Amerika, di England, di Jepun sorang-sorang. Kalau nak pergi Mekah, ramai sikit. Sebab undang-undang Arab Saudi, orang muda-muda tak boleh pergi kecuali ada mahram. Untuk haji, untuk umrah, kalau wisata ziarah boleh pula. Jadi pelik. Macam mana kita nak buat ni? Maka di sini para ulama membahas. Baru ni anda bincang dalam tajuk kita, dalam kisah hikayat fiqhiyah, cerita hadis Adi bin Hatim. Hadis Adi, Nabi kata, Adi, mu tengok ke dak negeri Hirah? Adi kata, aku tak pergi tapi aku dengar. Nabi kata, di antara tanda Islam ni berkembang, mu akan tengok wanita berjalan daripada Hirah pergi ke Mekah, tak takut kecuali takut ada serigala yang makan kambing dia. Itu je. Tak takut. Maka di sini dibahas oleh para ulama. Kalau waktu tak aman, memang tak lagi. Tapi waktu sekarang ni senang ya. Naik bas, turun di stesen, naik pula berjalan 40 orang, 30 orang sebuah bas, bukan seorang. Macam mana kita nak buat? Maka kita mengatakan berlakulah khilaf ulama dalam masalah ini. Para pelajar boleh tengok dalam huraian kita kepada kitab Hikayatun Fiqhiyah. Tapi seeloknya, kalau anak perempuan seorang-seorang nak berjalan, biarlah ayah teman ataupun suami pergi sekali. Ni tak hanya suami, dia ekspor pula. Dia panggil. Jadi kalau kita zaman kita sekarang ni, dalam fiqh mazhab Syafi'i dia panggil niswatun siqat. Perempuan dia pergi ramai-ramai, ikut rombongan. Jadi adalah perbahasan ulama di situ. Sebab itulah yang membenarkan. Wallahu alam. Kalau kita nak baca panjang jadi panjang hadis ni, tapi begitulah suasana yang berlaku. Para pelajar sekalian, muslimin dan muslimat, tamatlah kita kitab Adabus Safar. Jadi untuk maklumat kita semua, ana akan berhenti setakat ini sahaja baca kitab Riyadhus Salihin. Kenapa? Sebab Kitabul Fadail, kitab Fadail bermula daripada bab 180, ana ada baca di sini, di masjid ni. Pada tahun tahun 2009. Dulu kita ngaji sini sebulan sekali. Lambat nak khatam. Kemudian naik daripada sebulan ke 2 minggu, naik seminggu. Jadi alhamdulillah ana telah khatam kitab Riyadhus Salihin sampai ke akhir pada tahun 2018. Jadi pelajar-pelajar yang beli kitab boleh ikuti pengajian daripada Kitabul Fadail sampai ke akhir kitab dalam YouTube. Buka YouTube Halaqah Abu Anas Madani. Di sana ada susunan, tersusun mengikut bab kitab ni
sampai ke akhir hampir 100 siri lagi lah nak kira agak. Banyak lagi tu. Jadi kalau kita nak baca, maka mungkin ambil masa setahun lebih ataupun 2 tahun lagi baru khatam. Jadi oleh kerana al-a'maru biyadillah, umur kita ni tak tahu panjang mana lagi. Cita-cita saya nak baca sebanyak mungkin kitab, kita syarah secara ringkas. Biarlah kalau kita mati pun rakaman tu berjalan. Nah, kata orang ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diberkati dengan dia. Jadi maka dengan ini kita akan break di sini saja kitab Riyadhus Shalihin untuk pelajar-pelajar yang ada kitab, yang nak khatam kitab. Jadi ana syorkan supaya tengok dalam rakaman sampai ke akhir kitab. Jadi sambung kepada kitab Riyadhus Shalihin ini, kita akan baca kitab ni Al-Azkar An-Nawawi. Maka dengan kita baca kitab azkar, insya-Allah lengkaplah 3 siri kitab Nawawi. Riyadhus Shalihin. Baru ni dalam PKP baru ni ana baca kitab Hadis 40 dengan syarah Al-Wafi sebanyak 70 siri. Sambil-sambil duduk PKP seorang-seorang dalam bilik imam, 70 siri khatam. Alhamdulillah. Itu hikmah PKP. Dan kita dah mula baca azkar ni 12 siri. PKP pun benar kita mengajar di masjid, maka jadual bertukar dan insya-Allah bermula bukan minggu depan, minggu satu lagi. Bila satu lagi ni? Hari ni berapa? 4 hari bulan, 18 hari bulan. Kita akan sambung pada minggu yang berikutnya. Jadi pelajar-pelajar bolehlah cari kitab ni slow-slow, kan? Insya-Allah yang belum ada kitab cari kitab. Kita Al-Azkar kita akan sambung malam Sabtu bila tak ke mana-mana. Kalau anda musafir, kita tangguh balik musafir pula kita buat, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ini 2 hari bulan Rajab tahun 1443 ana mula kitab Riyadhus Shalihin ini daripada awal kitab. Ada tanda dah? Daripada awal kitab pada tahun 2018. Hari ini 2022. Kalau tidak kerana Covid mungkin 2020 kita khatam. Tapi Covid punya pasal tertunda 2 tahun. Tak apalah. Itu hikmah Allah Taala. Jadi kita akan sambung balik kitabul azkar. Jadi para pelajar, untuk maklumat pelajar, kitab Riyadhus Shalihin daripada tahun 2018 sehingga hari ini sudah ada 140 siri. Daripada Kitabul Fadail sampai ke akhir Kitabul Mansurat ada banyak puluh siri lagi tu. Jadi tuan-tuan bolehlah ikuti dalam YouTube dan juga dalam Dar Taibah Facebook. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.